Okey. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kami ucapkan kepada Puan Nasruddin Busman dan Puan Samad. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan dan Puan kerana sudi meluangkan sedikit masa untuk dengarkah? Dengar. Kurang jelas. Okay. Tapi teruskan saja. Teruskan, boleh juga. Okay, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya Hasina binti Alimuddin, merupakan mahasiswa dari Universiti Kelantan. Yes, marilah kita mengajukan soalan kepada ini. Soalan pertama, bolehkah Puan Lina beritahu kepada kami tentang latar belakang pendidikan Puan sebelum ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dengar bahkan jelas juga. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama sekali minta maaf tapi macam tak nampak muka semua. Nampak muka si Ros saja sekarang. Pertama sekali minta maaf sebab selalu tertangguh. Okey, disebabkan ada sedikit urusan yang perlu diselesaikan. Okey, nama saya Hasina binti Samad. Saya berumur 34 tahun. Kini bekerja berniaga sendiri, iaitu memiliki sebuah restoran iaitu Dapur Sriwijaya, dan ini merupakan cawangan yang kedua lah. Yang pertama iaitu restoran Sriwijaya di Bandar Megah. Yang kedua iaitu Dapur Sriwijaya di Sejati Walk Sandakan. Latar belakang pendidikan, belajar di bekas pelajar Universiti Malaysia Sabah. Mengambil ijazah sarjana muda bahagian pengajian seni, iaitu bahagian penulisan sastra. Okey. Itu saja. Okey, seterusnya soalan kedua. Apakah pengalaman kerja Puan Haslina sebelum menjalankan perniagaan? Okey, bagi saya punya pengalaman kerja selepas habis belajar dalam tahun 2016 saya habis belajar di Universiti Malaysia Sabah. Selepas itu saya ambil part time di Dewan Bahasa Pustaka sebagai designer. Okey, seorang pereka buku, dan saya juga sudah menghasilkan pereka buku desain pereka buku dan penyunting bahasa di Dewan Bahasa Pustaka. Selepas itu selama 6 bulan, dan selepas itu sebagai wartawan di RTM Sandakan. Sebagai wartawan sambilan sahaja di RTM Sandakan. Samping sebagai wartawan, saya juga merupakan seorang pemberita radio di RTM Sandakan selama setahun. Dan selepas itu tahun 2015, di situ saya bekerja sebagai pensyarah di Kolej Teknikal Yayasan Sabah sehinggalah tahun 2020. Tahun masa? Yalah, 7 tahun. Okey, seterusnya apakah role model ataupun memberi inspirasi kepada Puan Haslina sewaktu maksud saya sebelum ni? Apa yang any role model, maksudnya siapa yang menjadi inspirasi? Ya. Kan
begitu. Oke, oke, yang menjadi inspirasi saya, oke, yang pertama sekali tidak asing, tidak bukan itu orang tua sendirilah. Orang tua sendiri yaitu ibu bapa yang merupakan tulang belakang saya dan yang sentiasa menyokong saya sehingga kini. Nah, itulah inspirasi yang membuatkan saya semakin alhamdulillah memiliki kerjaya yaitu berniaga sendiri sehingga kini, yaitu ibu bapa. Kalau untuk grow up memang ibu bapa lah. Oke, soalan terakhir. Ini maksudnya nih sekarang nih Puan Aslina dulu kah atau boleh? Boleh ja. Kalau Sorry, Puan Haslina dulu kah atau boleh kedua-duanya sekali dengan? dua pun boleh. Sekali pun boleh. Ya. Assalamualaikum. Salam. Boleh ya, minta maaf ya. Ini main masuk-masuk saja. Saya Nasruddinnya dengan soalan pertama. Ya, sehat semua ya. Sehat, alhamdulillah. Minta maaf mencela ya. Ya, oke. Sebenarnya inspirasi kami nih, sebab orang tua memang memang sudah berniaga dari dulu. Jadi kita ini follow up sejak sebenarnya. Jadi ada rezeki lebih, berminat dengan bidang berniaga. Jadi subur inilah jual ayam penyet. Nah, tapi kita kasih pelbagai idea, semua tercetus dari Puan Aslina juga. Sebab dari pengalaman Puan Aslina, dia dari pensyara, jual krepek pun ada juga pernah. Nah, begitu. Inspirasi terutama memang orang tua. Sebab orang tua kita punya orang tua berlatar belakangkan berniaga. Buat perniagaan seperti kedai runcit. Selain itu memborong barang makanan untuk bawa ke camp gitu. Ada soalannya lagi? Ada. Kalau pendidikan tuh memang yang lebih tinggi Puan Aslina lah. Ada lagi mau tambah? Enggak ada sudah. Kalau ada mau tahu boleh juga tanya. Oke. Soalan terakhir dari saya, adakah Puan melakukan sebarang perniagaan sebelum buka restoran Dapur Sriwijaya? Buat perniagaan sebelum. Okay. Kalau perniagaan sebelum buka Dapur Sriwijaya ini, macam yang saya bagi tahu, sebelum ini kami ada restoran Sriwijaya. Maksudnya yang itu kira macam orang tua punya, cuma kami yang jalankan perniagaan yang itu. Kami jalankan perniagaan itu sepenuhnya, dan sehinggalah kami ada Dapur Sriwijaya lah. Tapi kalau mau cerita macam bisnes nih, sebelum ni Puan pun pernah jual kek, maksudnya berniaga jual kek, ada kek sendiri, buat kek sendiri, lepas tu apa lagi ya? Jual krepek. Masa Puan mengajar, sambil mengajar, sambil kerja, sambil bisnes. Jadi memang minat bisnes ni memang dari tem kerja lagi lah, masa miss pula. Okay. Masa Puan study pun Puan pun berbisnes di situ, maksudnya macam buat printing service. Kalau maksudnya kalau ada kawan-kawan yang lain mau print laporan semua kan, jadi kita buat bisnes printing. Saya pun berbisnes juga lah, saya support dia. Saya yang supply printer, saya supply paper, saya supply ink. Nah, maksudnya saya dorong juga, tapi time itu saya bekerja sendiri, kerja sama Cina. Story-nya begitu. Jadi dari situ juga love story kami lah. Asik. Harap enjoy ya. Jangan serius, kita kena happy, senyum deh, senyum. Sebab kalau serius itu story tidak best, ya. Sebab saya tengok semua serius. Tapi memang serius, ini story memang kita begitu. Puan Aslina dia memang kuat berniaga. Saya pula memang kuat mempromot dengan bekerja juga. Tapi asalnya memang kami bekerja
sambil cari-cari itulah income. Sebab kalau kita berdiam, bila mau dapat kan, macam tu. Boleh ya, boleh dapat ya. Boleh, boleh. Oke, seterusnya soalan Kena daripada dengan soalan rekan ya. saya. Oke. Boleh, boleh. Silakan. Seterusnya, nama saya Nurul Aina Nadia. Saya ingin bertanyakan kepada Puan dan Puan, Hai Aina. apakah motivasi utama Puan dan Puan Boleh. untuk memulakan perniagaan? Motivasi utama untuk? Memulakan perniagaan. Oh. Jawab dulu lah. Nah, teruskan. Okey, motivasi yang pertama untuk memulakan perniagaan, pertama konsisten. Okey, ada mungkin saya boleh bagi dalam 3 sejaklah kalau nanti saya tuan bagi konsisten. Sebab memulakan perniagaan tu kena konsisten. Yang kedua kena disiplin. Di apa yang kita buat tu kena dari konsisten kita ada disiplin untuk kita jalankan kita punya rutin kita punya perniagaan. Lepas kita konsisten disiplin, lepas tu baru kita buat tindakan. So tiga-tiga tu kena ada motivasi dalam diri lah. Jadi bila kita sudah ada tiga-tiga tu konsisten, disiplin dan tindakan, insya-Allah apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar. Itu yang daripada saya. Okey, boleh daripada tuan. Kalau dari saya, satu kena ada modal lah. And then produk. Utama produk. Sebab kalau tiada produk apa kita mau berniaga kan? Nah, itu dari yang 3 puan bagi tadi itu maksudnya konsisten nih kan kami berasal dari itu juga. Maksudnya macam jualan kerepek sedikit demi sedikit. Kerepek kalau ikut kita yang nyata fakta dia nih kan dia sedikit saja kan untungnya, betul kan tidak? Kerepek. Dari modal berapa ringgit tuh? Dari RM5. Nah, RM5. RM5 dia punya kos sudah 4,5 ya kan. Kita ambil 50 sen saja. Jadi contohnya begini, sebab kalau ada produk kita boleh jual barang, betul kan tidak? Nah, macam tuh. Sebab di sini biar sedikit jualan kita, kalau kita bersyukur insya Allah dia akan sedikit demi sedikit, kan ada pepatah sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Nah, begitu deh. Jadi maksudnya gini, rumus dari puan yang bagi itu dari start konsisten, apa lagi? Disiplin. Disiplin maksudnya disiplin kita konsisten berdisiplin untuk menjual kerepek tuh, biarpun sedikit untungnya dalam berniaga tuh. Jadi dia punya tindakan jual saja. Apa yang kita ada, kita berminat berniaga, kita jual. Jangan memudaratkan saja orang lah, itu saja. Memang pikir untung tapi jangan memudaratkan orang. Kalau dia baik untuk kita, baik juga untuk orang. Macam tuh. Boleh ya? Kalau saya salah minta maaf ya. Seterusnya, apakah faktor yang mendorong Puan dan Puan untuk start bisnis? Apakah faktor yang mendorong Puan dan Puan untuk start bisnis? Putus. Dia tidak clear. Aina tidak clear. Okey, saya ulang sekali lagi. Apakah faktor yang mendorong Puan dan Puan untuk memulakan usaha sebagai seorang usahawan? Untuk memulakan perniagaan sebagai seorang usahawan, apakah faktor yang mendorong? Oh, Puan dulu lah. Okey, faktor yang pertama yang mendorong untuk membuat perniagaan ni, yang pertama adalah faktor daripada faktor dorongan daripada ibu bapa. Ya, okey, maksudnya ibu bapa pun support. Jadi kita pun alhamdulillah meneruskan perniagaan ni, maksudnya legasi lah sebab ibu bapa bisnes, jadi kita pun
ikut dengan ibu bapa punya perniagaan. Lepas tu selain daripada faktor dorongan ibu bapa, faktor dorongan daripada rakan usahawan yang lain. Maksudnya macam kita ada yang saling membantu di antara sama yang lain sekeliling kita. Setakat ni yang itu sih. Saya tambah sebenarnya yang lebih utama tu komitmen. Kita sedia ada komitmen, Mbak. Contoh kalau kita punya kereta, kita kena bayar CCM. So, kita kena cari income untuk macam mana supaya bayar. Dia itu contoh, sebenarnya kita lebih besar sebab komitmen kita ni lagi-lagi kalau sudah mau berkembang perniagaan, komitmen kena ada. Jadi perniagaan dia tidak akan putus. Itu faktor utamanya tuh kalau bagi saya memang komitmen. Lagi ini istri cantik, anak comel, jadi dia komitmen dia tinggi macam tuh. Boleh ya? Boleh paham deh? Paham juga maksud saya? Boleh. Boleh combine juga. Boleh kan? Boleh. Okey, soalan yang terakhir dari saya. Apakah matlamat tuan dan puan seperti puan dan puan mula mempelajari bidang ini? Apa dia matlamat? Tuan dan puan ketika puan dan puan mula mempelajari bidang ini. Okey. Apakah matlamat dalam mencuburi bidang ini? Okey, di luar. Pertama, saya sudah tetapkan setiap pelanggan kami, mindset mereka akan pikir asal sebut saja Sriwijaya, ayam bakar. So, maksudnya saya punya matlamat di sini, setiap orang akan pikir kita punya produk ini bermanfaat untuk dorang. Selain kami mendapat jana pendapatan dan pelanggan rasa berpuas hati. Itu bagi saya, maksud saya. Ngam? Ya. Maksudnya saya tambah, okey, matlamat dalam mencuburi bidang ini kita berniaga untuk kita membantu lebih ramai orang. Okey, maksudnya apa yang kita buat kita dapat manfaatkan. Maksudnya kita punya perniagaan sebab kebaikan untuk membantu lebih ramai orang lagi. Begitu. Okey, jadi disebabkan kami punya menu adalah menu penyet bakar, ayam bakar yang dikenali di Sandakan. Dan alhamdulillah bila kami sudah ada menu begitu dan kami akan hasilkan satu produk. Okey, produk di mana produk itu kami akan jadikan produk itu macam contoh menu kami ayam bakar dan produk itu kami ada sos ayam bakar. Jadi kami punya sos ayam bakar tu kita akan bantu lebih ramai orang untuk menjana pendapatan. Usahawan juga Okey. macam kita. Okey, insya-Allah bila kita bantu ramai orang, insya-Allah akan menjadi usahawan yang berjaya lah. Insya-Allah. Okey, terima kasih puan dan tuan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan. Okey. Silakan. Assalamualaikum kepada Tuan Nasiruddin dan Puan Haslina. Saya Muhammad Asri. Waalaikumsalam. Saya ada Hai Muhammad Asri. Hai. Boleh. Apakah jenis liability yang Tuan dan Puan memiliki seperti pekerja, rakan kongsi atau hutang? Iaitu pekerja tu macam pengambilan pekerja atau ada ke rakan kongsi atau ada ke membuat pinjaman ke hutang untuk menyesuaikan perniagaan? Ada. Liability ada. Maksudnya dek setiap satu yang kamu ajukan tuh macam pekerja ataupun dia merangkumi semua nih? Terbahagi pada pekerja, rakan kongsi dan hutang. Pekerja, rakan kongsi dan hutang. Dalam Liability. pengambilan pekerja. Coba kasih explain lagi dulu.
Dia punya macam mana tuan dan puan, jenis liability yang dimiliki seperti pekerja, rakan kongsi atau hutang. Oh, maksudnya ini pilihan kan? Pilihan. Sama ada pekerja, pekerja, rakan kongsi ataupun hutang. Okey. Maksudnya di sini apa yang kami faham berdasarkan soalan adik, liability dalam perniagaan kami ni melalui pekerja. Maksudnya pengambilan pekerja. Okey, pengambilan pekerja kami mempunyai satu restoran kan. Jadi bila ada satu premis, kita akan ambil pekerja mengikut skop masing-masing. Maksudnya macam setiap ada yang bahagian tukang masak, ada yang bahagian pelayan, ada yang bahagian cashier. So kami ambil mengikut skop masing-masing. Begitukah? Kan jadi daripada skop masing-masing dan lagi satu ni berkaitan gaji ni kan? Berkaitan gaji ni liability. Okey, daripada skop masing-masing dan kami mengambil pekerja tu dari segi full time, ada yang full time, ada yang part time dan ada juga yang itulah daripada full time dan part time. Ada dua jenis pekerja yang kami ikut masa full time dan part time untuk setakat ini. Okey. Rakan kongsi tuan dan puan ada atau memang individual punya? Individu. Oh, kiranya tiada rakan kongsi lah. Tiada, tapi kita bermula ni dia pun memang family business juga sebenarnya. Rakan kongsi kami berdua lah, suami isteri. Okey. Macam tu. Okay, soalan seterusnya, adakah tuan dan puan berusaha untuk menjadikan perniagaan sebagai gaya hidup? Ya. Perniagaan adakah? Okey. Maksudnya adakah kami berusaha untuk menjadikan perniagaan ini sebagai gaya hidup? Pertama ya memang maksudnya macam sebab perniagaan ni salah satu yang membantu lebih ramai orang. Okey, maksudnya lebih ramai yang memerlukan dan memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi kami jadikan ianya gaya hidup kita ikut sunnah Rasulullah yang maksudnya daripada apa yang saya pesan? Untuk mendapat rezeki berniaga lebih apa kan daripada makan gaji. 99 rezeki itu datangnya daripada perniagaan. Okey. So kami fokus lebih kepada perniagaan lah. Ikut sunnah. Itu sahaja. Boleh faham ke tidak? Okey, seterusnya sewaktu tuan dan puan menjalankan perusahaan, jenis apakah sumber yang bukan hanya yang dimiliki ketika memulakan perniagaan tersebut? What sort of resource makes financial decision from research? Okey, bukan daripada apakah sumber? Maksudnya bukan sumber kewangan. Yang bukan daripada kewangan. Yang sumber selain kewangan. Daripada kewangan. Okey, selain daripada kewangan. Apakah sumber selain daripada kewangan dalam memiliki perniagaan? Sebab kalau mau ada perniagaan mesti ada kewangan, Dek. Mesti ada modal. Maksudnya sumber lain kan, Dek, sebelum kami memulakan perniagaan sumber lain begitu? Seperti macam kenderaan ke atau dah ada sewa sendiri untuk tanah untuk mulakan perniagaan. Dia sewa sumber tu daripada memang Okey, faham. Okay. Ada sebelum ni memang ada,
kendaraan memang kita sedia ada sudah, tapi dari sebuah kereta kecil pergi ke sebuah kereta besar. Nah, begitu. Dari Myvi, nah, sebuah Myvi ke sebuah Hilux, bilang orang Sabah. Upgrade. Memang ada. Nah, itulah maksudnya tadi, berkait rapat dengan yang waktu soalan Aina tadi itu, kita ada komitmen sudah sedia ada. Jadi itulah dia berangkaian nih sebenarnya dek perniagaan nih. Kita dari komitmen tuh itu yang membuat kami jadikan motivasi macam mana supaya berkembang perniagaan ini dan boleh cover untuk semua komitmen yang sedia ada tuh. Sumber lain lagi yang lebih penting nih sebenarnya dukungan dari ibu bapa sebenarnya, dorong kuat. Sebab dia orang bagi semangat dengan motivasi itu hampir setiap hari. Kalau kami bantu ataupun kami pilih untuk berdiam diri, kami tidak punya apa-apa deh, begitu. So maksudnya ini motivasi yang memang paling tinggi dari dorongan orang tua. Untuk sumber lain lagi, kami, seperti Puan Naslina, dia memang berlatar belakangkan family yang sudah ada perniagaan, jadi mudah. Dia ada dibantu, sudah ada modal yang macam seperti aset kedai, sudah sedia ada. Dia tidak perlu pikir mau cari kedai, mau renovate kah, memang sudah sedia. Sebab untuk permulaan perniagaan macam tadi Aina tanya itu kan kena ada modal, satu, itu kunci. Dan perlu kedua itu produk, mesti ada. Sebab kalau tiada ini dua, macam mana mau memulai perniagaan? Sedangkan Nabi pun start berniaga mengembala kambing. Kambing dia kena ada, dia satu produk, betul tidak? Modal tuh dia dipinjam dari pakciknya sendiri. So dia berkait nih dek, dia macam dari soalan kamu semua kan dia memang berkait rapat sangat. So apa yang kami paham yang dari soalan adik itu sumber tuh memang ada. Satu yang kunci utama kena percaya Allah adalah itu satu. Doa jangan putus. Sebab bila kalau rezeki kita mau ada, doa tuh kita kena minta dari atas. Kadang tidak sangka-sangka, kami sebenarnya pun tidak sangka-sangka boleh sampai tahap ini, sampai adik Roslina pun mau interview nih, alhamdulillah. Itu alhamdulillah, itu rezeki lah, kami anggap rezeki. Begitulah dek, boleh ya? Okey, boleh. Ini soalan terakhir. Apakah lagi Boleh. jenis rangkaian internet yang dimiliki oleh tuan dan puan? Contoh dia macam ada apps untuk Foodpanda ke, untuk online, untuk seperti macam COD, untuk kita senang lebih order lah, untuk online ke atau untuk pick up dan sebagainya. Okey, kami memiliki selain daripada internet food e-hailing. Food e-hailing iaitu Foodpanda, GrabFood dengan Mofan. Kan kalau di sana kan ni dia ada Mofan, itu food e-hailing. Dan kami juga ada COD. COD itu memang ada macam, maksudnya kami punya staff sendiri yang hantar lah. Okay, jadi COD itu ikut masa yang kami sudah tentukan. Selain daripada itu kami ada apa lagi? COD, guna itu break. Maksud kamu yang platform yang e-hailing punya apa ini kan? Selain daripada GrabFood, Foodpanda, kamu mau tahu selain dari itu kah? Sebelum ini memang kami gunakan platform itu. Enggak, inilah yang sekarang itulah yang, kan? Yang tuan dan puan guna sekarang. Maksudnya itu. Okey. Ya. Ya. Memang yang itu. Memang kami setakat ni itu dulu. Kami guna itulah, kami guna COD dan kami guna Foodpanda, juga food e-hailing. Ya, food e-hailing. Okey. Ada usaha untuk buat COD sendiri, insyaallah. Okey. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Dan seterusnya saya akan lepas kepada sama saya. Boleh. Baik, assalamualaikum dan selamat malam.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Izam. Izam. Ini kisah tuan dan puan meneruskan legasi dari Sriwijaya kan. Saya rasa saya pun nak ada satu perniagaan macam tu. Puan, saya Macam rasa mana, Dek? Legasi Sriwijaya. Baik. Soalan pertama saya, sewaktu memulakan perniagaan ni dulu, macam mana tuan dan puan membuat kawalan terhadap perniagaan tersebut? Maksudnya dari skop pengambilan pekerja seperti apa yang tuan dan puan pilih, dan macam mana bahan mentah itu dikelola, dan akhir sekali macam mana tuan dan puan membuat satu keputusan yang besar yang pada masa akan datang akan memberi satu kesan yang sangat besar pada perniagaan tersebut. Okey. Ya. Begini, Dek. Dari yang kamu tanya tuh, yang macam mana, apa yang pertama tuh? Pengambilan pekerja. Dari skop pengambilan pekerja kan? Okey, kita ikut sebenarnya sebuah organisasi ataupun sebuah syarikat, dia kena perlu ada SOP. Penting. Perlu, memang perlu. Tidak semua apapun perniagaan kah, bukan perniagaan kah, dia perlu ada SOP. Macam kita sekarang pun pasal ini pandemik kena ikut SOP kan. So sama juga, kita ambil contoh. Sebenarnya kami ni, saya punya visi sebenarnya, visi utama kita follow. Okeylah, saya ambil contoh. Kalau kita mau kaya, kita kena ikut orang kaya kan, betul kan? Kalau kita mau berjaya, kita kena ikut orang berjaya. So saya pegang kunci itu. Contoh, kalau saya mau buka perniagaan makanan restoran, saya kena tengok restoran yang berjaya. Kita ambil contoh KFC ataupun McDonald, betul kan tidak? Dia fast food, and then banyak branch, banyak cawangan, dan jadi franchise di mana-mana pun ada, seluruh dunia. Betul kan tidak? Kalau kita mau berjaya, so kita kena follow dia. Dia orang berjaya atau tidak? So saya pikir itu lebih logik dan lebih terang, bah. Kan nyata. So pasal skop pengambilan pekerja. Contoh, kalau kita mau belajar, kita kena berjaya, kena berusaha dulu. Study, tapi study kena ikut SOP. Apa yang guru kita ajar? Dari huruf E sampai Z. Kita kena ikut urutannya. So skop pekerjaan ini mudah saja, deh. Bila kita mencari seorang pekerja, dia satu kena tunjukkan komitmen. Sebelum datang interview, apa perlu dia buat? Dia persiapkan diri. And then pengalaman. Dari semua itu deh, saya kasih ringkas ya. Saya akan buat, kami sebenarnya deh untuk ambil skop pekerja nih, kita ada kriteria kah? Kriteria dia. Sebab kita ada borang. Kan tadi saya bilang kena ada SOP. So, syarikat tuh dia kena sediakan borang. Macam mana orang mau apply kerja kalau tidak ada borang? Kalau just cowboy, boleh. Tapi perniagaan akan jadi cowboy. So, kalau kita ada SOP, sediakan borang, dan dari situ kita boleh pilih. Orang ini berpengalaman ke tidak. Borang pun kita boleh dapatkan. Google pun boleh tahu tuh, deh. Boleh search saja di Google. Macam mana mau dapatkan kriteria pekerja yang begitu. Itu satu. Yang kedua, paling penting bagi saya, dia punya komitmen tuh. Komitmen dia tunjukkan. Betul-betul mau bekerja ataupun sekadar untuk suka-suka ataupun untuk mengisi masa lapang dia. Tidak boleh juga. Sebab kita ni berniaga. Kita kena pilih yang boleh membantu kita. Sebenarnya pekerja ni dia tidak, kalau bagi saya lah, sudah ada perniagaan. Kalau saya boleh buat semua, saya buat. Kalau saya. Tapi tidak boleh. Kita kena bagi-bagikan rezeki itu. Sebab rezeki itu masing-masing ada. So, orang datang, kita interview, kita akan tanya.
dia bekerja untuk apa. Kalau semata-mata untuk duit, ya betul, memang duit untuk. Tapi boleh membantu saya kah untuk perniagaan saya ini lebih lancar. Maksud saya, servis saya dia boleh jaga kah? Saya punya pelanggan dia boleh jaga kah? Saya punya kedai dia boleh jaga kah? Itu skop yang saya memang pegang lah deh dari dulu. Sebab kalau saya tengok McD, contohlah McD deh, dia punya skop bayar gaji, and then masa kerja dia bagi time by time, betul kan tidak? Dia ada SOP dia. Sebelum masuk kerja dia bagi training, dan dia bagi apa lagi? And then masa untuk part time ataupun full time. And then dia berperingkat. Dia macam jadi sekolah betul. Kalau dia sampai satu tahap, dia boleh jadi manager. Saya ikut same thing, macam begitu. Kita ikut macam begitu. So, yang sampai hari ini, yang kita boleh kekal, sebab kita sudah bertahan mau dekat 10 tahun, Alhamdulillah. So, kita ikut tu deh. Walaupun tidak macam sebesar McD lah deh, tapi at least kita ikut. Yang penting kuncinya SOP. Itu, kalau poin utama di sini SOP. SOP kena ada. Organisasi sesuatu kedai itu, macam kita ini kedai, alhamdulillah tidak seberapa besar, tapi SOP. SOP lah penting. Untuk yang apa lagi? Bahan mentah. Macam mana boleh bertahan? Okey, sebenarnya kalau kita sudah tahu kita punya produk tuh apa dan yang mana satu market dia lebih cenderung pelanggan berminat. Contohlah ayam lah kan. So sebelum ni abang sebenarnya jual komputer. Ini balik lagi pergi yang tadi soalan siapa, si Muhammad kah atau si Aina, si Ros kah? Sorry saya ulang balik. Cuma ini saya kongsi deh sebab pengalaman tuh alhamdulillah ada, jadi kita kongsi lah, sebab mana tahu adik sendiri Izam mau berniaga kan. Jadi saya kongsi. Jadi dari pengalaman abang nih, sebab dia tidak jauh beza menjual, memberi, apalagi satu tuh, ada 3. Dia tidak jauh beza tuh. Dari cuma kita punya penyampaian saja macam mana. Kalau bagi saya, contoh saya menjual ayam penyet. So saya sudah tahu bahan mentahnya, ayam, kunci utama ayam. Saya kena jaga pembekal dia supaya kekal saya punya pelanggan untuk tahu size ayam itu, dia punya rasa, dia punya apa lagi, quality. Untuk dapat kekalkan sehingga hari ini tuh kita jaga juga pembekal tuh, supaya bekalan kita dia akan sentiasa ada untuk kita sesa ada stok. Begitukah yang maksud kamu soalan untuk bahan mentah? Kalau betul. saya tidak lari dari tajuk lah. Betul. Setakat ni begitulah yang kami buat deh. Maksudnya saya jaga pelanggan saya jaga pembekal saya. Untuk bahan mentah saya, dia tidak lari dari dia punya size potongan, dia berat. Jadi dia kekal. Harga pun kita maintain. Kita boleh maintain. Sekaligus dengan untung yang kita boleh dapat untuk manfaat kita sendiri sama orang lain. Macam itulah dek. Kalau kamu boleh paham lah. Kalau mau lebih terperinci abang jelaskan, nanti saya list. Okay, baik. Tapi dari soalan untuk soalan yang seterusnya. Boleh. Sewaktu meneruskan legasi dapur Sriwijaya ni, apakah risiko terbesar yang Tuan Tudin dan Puan Hasina hadapi? Risiko terbesar. Soal sebab makanan ni paling utama pasal halal. Soal kehalalan makanan. Soal halal deh. Itu risiko paling besar sebab untuk premis makanan ni dia kena, sebab kita orang muslim, makanan tu kena pastikan betul-betul halal. Risiko besar dia di situ. Kalau bagi saya lah setakat ni. Yang kedua soal risiko itu bab makanan yang pertama tadi itu soal halal. Yang kedua ini risiko terbesar kalau bagi saya ini yang penguat kuasa.
Boleh dengarkah? Boleh. Penguatkuasaan. Oke, sorry. Risiko terbesar kedua itu penguatkuasa. Maksud saya, kalau kita melanggar peraturan, dia punya risiko untuk kena saman tuh sangat tinggi. So kita kena berjaga-jaga. Jadi fokus untuk berniaga tuh dia ada kacau lah, terganggu. Sebab penguat kuasa sentiasa memerhatikan kita kalau kita tidak ikut SOP yang sudah penguat kuasa sediakan. Itu sajalah. Kalau ketiga ini tentang pusingan modal. Sebab kita mau berpanjangan kita punya perniagaan nih. Kalau modal pusingan kita tidak balik, tidak kita dapat semula, kita susah untuk grow up lagi. Maksudnya mau berkembang lagi. Sebab modal itu sangat penting untuk contoh mau menambah lagi satu legasi ataupun satu kedai ataupun cawangan, dia kena perlu ada modal yang, maksud saya di sini yang kuncinya itu simpanan deh, itu sajalah. Simpanan. Dia perlu ada modal. Lebih kurang lah. Oke, untuk yang seterusnya. Boleh ya? Boleh. Oke. Okey, waktu tuan dan puan ada sediakan plan bisnes tak? Apa ni? Apa tu ya? Apa tu, Dek? Apa maksudnya? Ada, tuan dan puan ada sediakan satu business plan tak? Business plan. Business plan. Maksudnya rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan. Rancangan perniagaan. Sebelum ini? Tak, untuk perniagaan yang sekarang ni. Sebelum ini? Rancangan perniagaan untuk yang sekarang. Kalau proposal kah dia maksudkan? Ya betul. Kalau proposal ada. Untuk yang sekarang punya lah. Iya. Proposal ada, untuk yang sekarang punya memang ada. Okey, baik. Untuk soalan yang terakhir, sewaktu start dapur Sriwijaya ni, tuan dan puan rasa sedia tak waktu tu untuk teruskan dapur Sriwijaya ni? Maksudnya sewaktu sudah start Sriwijaya, maksudnya persediaan. Adakah kami sudah bersedia atau tidak? Maksudnya begitu kan? Ya. Bersedia. Okey, kalau dari segi perniagaan, memang setiap perniagaan perlu ada persediaan. Persediaannya dari segi mental dan fizikal lah. Okey, maksudnya kalau ada persediaan ni dari segi persaingan. Maksudnya bila kita buka dapur Sriwijaya ni maksudnya sebuah restoran. Jadi bila buka restoran, kita ada persaingan banyak di situ. Maksudnya di Sejati Walk ni kita macam banyak jiran. Jiran kita pun yang menjual menu lebih kurang sama. Cuma itulah yang paling penting bila kita ada persaingan dan bila kita kena bersedia lah dari segi mental dan fizikal. Sebab itu pentingnya bila kita ada persaingan ni dan ada perniagaan, sebab itu pentingnya kita ada menu killer. Maksudnya apa yang membuatkan pelanggan itu datang pergi kedai kita dan apa yang membuatkan pelanggan itu memilih kedai kita untuk makan kita punya menu. Okey, untuk mencuba kita punya menu.
So apa yang membuatkan pelanggan datang? Dari segi itu maksudnya menu killer kita. Jadi kita tidak kira persaingan, yang penting kita ada menu killer. Kalau dalam erti kata perniagaan, USP, Unique Selling Point. Boleh bahkan? So persediaannya di situ kita memang sudah bersedia lah, mindset kena kasih kosong, memang ada persaingan dan bersedia untuk terima persaingan. Terima cabaran. Terima cabarannya. Yes, dari luar. Persediaan dari segi keuangan memang perlu juga ada. Baik, itu sahaja daripada saya. Sebenarnya sahabat saya akan teruskan soalan yang berikutnya. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Boleh kami minum dulu sekejap? Boleh. Waalaikumsalam. Sekejap ya. minum dulu. Maaflah ambil masa Oh, lama. ini siapa? Muhammad Ashraf. Ashraf. Oke, sorry. Betul, faham. Hai Muhammad Ashraf. Hai. Iya kak. Oke, Ashraf, boleh teruskan. Semasa memulakan perniagaan, berapakah masa tuan dan puan ambil dalam satu hari untuk menguruskan perniagaan? Pendapatan maksudnya? Bukan, uruskan perniagaan dalam masa satu hari. Berapa masa? Maksud kamu dek dari buka kedai sampai tutup kedai? Masa tuan dan Masa puan perniagaan ambil untuk menguruskan perniagaan. Masa operasi perniagaan, begitu. Kita urus, dia bilang kita yang urus. Maksudnya kalau maksudnya berapa lama dalam sehari tuan-tuan bekerja, maksudnya jumpa klien ke Oh, sebelum ini kah dek atau kami sudah beroperasi ini? Semasa beroperasi. Sebenarnya kita sudah ada tim. Jadi kami sebenarnya biasa luang masa tuh sekitar sebab waktu kami buka kedai itu dari jam 9 pagi sehingga 7 malam. Setakat nih, tidak termasuk bulan puasa nih lah. So masa kami, sebab kita sudah ada tim, kami akan masa bekerja tuh 10 jam untuk kami beroperasi. Tapi masa kami berdua biasanya kami ambil sekitar 5 jam. Tapi tidak dalam satu masa, dia ada satu masa. Sebab kita sudah ada tim, kita percaya dengan kita punya tim. So kami hanya memantau saja kalau masa sekarang ni lah. Tapi sebelum ni saya akan bekerja 12 jam sehingga 14 jam sebelum ni. Kerja keras jugalah. Baru dapat ni dek. Tapi sekarang ni kita sudah ada tim, jadi saya ambil 5 jam begitulah. Macam puan sekarang pun dia tidak sepenuh masa di kedai, tapi di rumah ataupun di luar sebab dia kena keluar entertain. Buat marketing sekitar 4 jam begitu, 3 jam kurang lebih. Kalau sehari lebih kurang begitulah deh, 5 jam kami akan uruskan kedai. Tidak satu masa, ada satu masa. Tapi operasi perniagaan memang 10 jam kita buat. Ya. Oke. Boleh.
Okey. Kalau ndak boleh saya ubah jam kerja kami. Lepas tu, jika pada masa hadapan tuan dan puan terpaksa memulakan perniagaan yang baru, apakah perubahan yang tuan dan puan akan lakukan? Apakah perubahan yang tuan dan puan akan lakukan? Maksudnya? Jika terpaksa melakukan perniagaan yang baru. Perniagaan baru. Okey, boleh saya jawabkan? Boleh, silakan puan. Okey, kalau jika soalan adik begitu, sekarang kami ada produk, maksudnya sekarang insyaAllah produk kami akan launching dalam Ramadan juga. Okey, jadi bila contohnya perniagaan Dapur Sriwijaya, contohnya premis tu kan tutup, contoh kan, tapi sekarang kita ada produk. So produk tu kita ada dan kami akan menjagakan kami punya produk ni, kita akan menjagakan pergi ke market ke market. Maksudnya kita sudah ada market. Dan kita akan buat sistem agent ataupun sistem dropship untuk satu produk sahaja. Contoh jugalah, contoh sekarang kalau sekarang ni macam-macam orang buat produk kan. Satu boleh kakak boleh ambil contoh Kokoja. Satu Kokoja tu dia ambil produk Kokoja, dia buat sistem agent dengan dropship. Begitu juga kalau macam kami ada produk kami tu produk sos ajaib Kak Sri. InsyaAllah nanti kalau macam ada nanti puan akan bagi tahu sama si Roslina lah. Nanti boleh adik-adik nanti boleh cubalah kami punya produk tu ya. Jadi dan produk tu kita akan pasarkan di mana-mana market. Dan alhamdulillah sekarang ni produk tu kita sudah macam bawa ke kilang, maksudnya pergi bawa ke makmal untuk buat kajian berkaitan dengan dia punya ingredient. Dan sekarang dalam proses insyaAllah kita akan mau buat yang dia punya chop halal, begitu. Jadi yang kalau macam barcode semua tu memang kita sudah ada. InsyaAllah Ramadan ni kalau sudah ada nanti kita akan bagi tahu. Jadi itu salah satu soalan adik lah yang tadi apa dia punya bisnes yang lain kan. Perubahannya. Kita akan buat fokus kepada produk pula. Perubahannya sistem SOP yang dipakai itu pergi dropship untuk sistem agent. Kita pergi itu. Sebab sekarang ni kan dine in restoran yang open punya ataupun yang boleh take away. So kita keluarkan produk. Perubahan yang terbesar ni mau mengeluarkan produk. Terutamanya itu sos lah. Sos tu. Kalau perubahan besar dek, kalau in case kamu doakanlah mudah-mudahan kalau saya akan mau buat fast food macam McDonald dan KFC. Kita mau ke arah itu. Maksudnya begini. Tadi puan bilang dia mau pergi itu produk kan. So perubahan untuk saya pula, saya mau kita punya ya. Kalau untuk saya perubahan besar yang saya mau buat, contoh tambah satu cawangan, kita akan buat seperti fast food. Di mana ada Sriwijaya, ya ada kamu lah. Gitu. Boleh deh. Senyum lagi, Bah. Jangan serius. Kan dia minta perubahan kan? Ngam kah? Dengar kena kah soalannya Muhammad Ashraf? Kalau enggak kena, saya ulang lagi. Betul Dato'. Okey, itu je daripada saya. Okey. Okey, Assalamualaikum Puan Haslina dan Puan Nasrin. Waalaikumsalam Muhammad Kamil. Soalan dari saya, boleh kami tahu apakah andaian awal Tuan dan Puan ketika memulakan perniagaan ini dan melihat hasilnya andaian tersebut tu macam mana? Maksudnya andaian dek sebelum kami mula awal mula perniagaan.
Oh, andaian awal kalau saya jadi jutawan sudah. Tidak begini. Sebenarnya andaian tuh memang kita nampak peluang. Sebenarnya peluang. Kita cari tengok peluang. Sebab latar belakang Puan dia sudah ada perniagaan kan. Cuma yang menguruskannya tuh siapa? Itu. So andaian awal kalau saya tengok peluang. Tempat yang kita ada nih, yang sedia ada, kawasan yang sedia ada, kedai sudah ada, perkakasan sudah ada, tinggal membuat tim saja. And then apa produk yang kita mau usahakan. Macam tu. So, tetapkan matlamat, fokus, sama istiqomah. Yang paling penting kita punya pikiran. Kalau kita mau berjaya, kita kena buat cara macam mana orang berjaya. Contoh, orang macam tadi abang cakap, waktu Izam Zafri tanya. Dia bilang, soalan dia macam mana, saya bagi contoh macam mana kalau kita mau berjaya. Kita mau berjaya, kita kena ikut orang berjaya lah. So macam bidang yang kita cebur ini, restoran. So kita pergi bidang restoran, tengok restoran yang berjaya. Ambil contoh, macam kamu sudah sedia maklum. Kalau mau cepat dapat makanan, mau cepat hadam makanan, just pikir McDonald. Betul ke tidak? Laparlah kamu nih. Nasib tidak puasa. So, saya tetapkan andaian tu dek, maksudnya begini, saya mau macam McDonald lah. Sebab kita ada restoran, kita ada kedai, kita ada produk. Kenapa tidak kan kita ikut macam McDonald, boleh berjaya. Boleh ke dek? Ngam kah dengan soalan yang kamu andaian memang peluang lah. Kalau bilang andaian peluang, abang beranggap peluang. Boleh ya? Boleh. Soalan Okey. saya. Pernahkah Tuan dan Puan berada di tahap yang kritikal sepanjang menjalankan keadaan ini? Dan macam mana soalan tersebut ditangani dengan baik? Apa? Kurang jelas ke? Kurang jelas kan? Jelas masalah ke dek maksudnya? Macam Ya. Tuan dan Puan berada di tahap yang kritikal dalam menguruskan perniagaan. Maksudnya pernahkah? Pernahkah? Maksud kamu kami pernah mengalami masalah kritikal dan macam mana mau mengatasinya? Begitu? Ya. Ngam, begitu? Itu soalannya kan? Ya, dia soalan dia begitu. Waktu kritikal, waktu ketika macam kritikal macam masa pandemik COVID, macam mana tuan dan puan selesaikan masalah tu lah untuk menjalankan perusahaan. Okey. Mengatasi. Okey, itu saya boleh jawabkan? Boleh, kita serah sama kalau yang itu saya boleh jawab. Okey. Kita start pandemik bulan Mac tahun lepas kan? Okey, jadi start di situ, di situlah 2019. Okey, sorry. Kita start pandemik 2019. Hendaklah 2020 Mac kan. Jadi di situ macam kalau macam dapur Sriwijaya ni, di situ jugalah kejatuhannya juga. Bukan saja dapur Sriwijaya semua pun mengalami kesan yang sama. Tapi apa yang kami buat, kami buat satu projek. Maksudnya projek infak makanan dapur. Projek infak makanan dapur tu kami buat setiap minggu. Maksudnya kami cari jalan penyelesaian. Apa itu projek infak makanan dapur? Kami cari jalan penyelesaian macam mana kita mau tambah pendapatan ni. Macam mana mau tambah income masa pandemik. Kita cari satu solusi
Kita tidak mau cari masalah, kita cari solusi. Jadi apa yang kita buat setiap minggu kita akan cari mana-mana anak yatim, okay, ataupun rumah amal kebajikan Sandakan, kita akan buat satu infak. Okay, dan sekaligus kita akan buat satu tim, bukan sahaja tim Dapur Sriwijaya, malah sesiapa daripada luar lah, maksudnya daripada penderma daripada luar, atau infak daripada luar yang ingin join memberi buat sumbangan kepada anak-anak yatim, kami alu-alukan. Jadi sepatutnya projek ni hanya tim Dapur Sriwijaya saja yang buat. Maksudnya kami buat secara suka-suka. Maksudnya start bulan 3 tu sampai bulan 6 tu kami start buat secara suka-suka. Maksudnya kami tidak melalui orang luar. Jadi start bulan 6 tu, bulan 7 sampailah sekarang, kami alu-alukan daripada penginfak daripada luar ataupun penderma daripada luar. Dia ni bukan daripada Sabah saja, ada juga yang daripada Semenanjung. Sebab kami melalui iklan kami melalui FB page Dapur Sriwijaya. Jadi apa yang kami buat dan apa projek yang kami buat ni setiap minggu, tapi memang alhamdulillah kami buat ni secara konsisten, dan setiap minggu tu kami buat projek infak makan dapur ke rumah anak-anak yatim, dan kami akan war-warkan dan kami akan buat secara live apa yang kami buat tu ke publik lah. Okay, maksudnya kami buat di FB page. Guna itu platform internet. Selama ini apa? PKP, PKPP, PKDD, PK apa? Jadi kami guna cara ini sehinggalah sekarang kami guna konsisten. Membantulah. Dan ianya membantu dalam pendapatan kami. Nah, bukan saja pendapatan kami, sekaligus menjadi Dapur Sriwijaya ini menjadi asbab untuk orang lebih menyumbang kepada anak-anak yatim. Itu kami punya matlamat lah. Maksudnya kalau orang tengok kan macam apa infak ni sebenarnya ni kan, tapi kami buat ni mula-mula kami buat secara tim dalaman saja. Tapi tidak sangka pula dalam tim dalaman tu ada pula yang mau join daripada luar. So kami alu-alukanlah siapa yang mau join untuk join infak ni. Maksudnya dorang bagi bukan saja dari macam sumbangan daripada barangan. Tidak ya, ada yang bagi cash, ada yang bagi transfer. Begitu. Jadi macam mana dorang sumbangkan kepada kami akan menyediakan macam makanan ataupun keperluan anak-anak yatim lah setiap minggu, sehinggalah sekarang kami buat secara konsisten. So kami buat nama projek tu Projek Infak Makanan Dapur. Sehinggalah pihak RTM Sandakan menjemput kami untuk mewar-warkan kepada pihak Sandakan bahawa apakah keunikan projek infak makanan dapur ini. Jadi inilah keunikan yang Puan dan Tuan bagi tahu dengan adik-adik semua. Itu salah satu cara untuk itulah salah satu solusinya deh. Itu. Sebab kita gunakan tuh internet lah. Internet sangat membantu. Macam Facebook, WhatsApp nih. Dari itulah yang sampai memang masa kritikal time-time PKP ini sangat. Sebab kamu solusi. Sedia maklum, kita sedia maklum, memang semua jenis perniagaan sangat terkesan. Jadi kami ambil peluang dari itulah, kita cari solusinya. Salah satu tuh kita buat project infak. Itu memang membantu. Yes. Kalau bilang mental physical tuh memang ada, tidak heran, sebab memang struggle juga sebenarnya selama setahun lebih ini kita masa-masa pandemik nih. So solusinya itulah, kita duduk berbincang dan kita istiqomah sholat, kita percaya pada Tuhan, jadi kita yakin kita boleh teruskan. Sebab kita sudah ada produk dan pelanggan sudah ada, tinggal bagaimana kita mau jaga dan istiqomah supaya dorang sentiasa ingat dengan kita dan kita jadikan kedai kita ni itulah asbab untuk amal dah. Itu salah satunya deh. Ngam kah dengan soalan Muhammad Kamil? Boleh. Boleh ngam sedikit.
Okey. Alhamdulillah. Okey. Nampaknya kita sudah kesuntukan masa. Bolehlah saya bagi sedikit penutup sebelum kita bersuara. Saya Roslina mewakili rakan saya yang lain mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nasruddin dengan Puan Hasina kerana sudi meluangkan masa untuk kami temu bual pun sudah malam kan sanggup ditemu bual. Kami berharap perniagaan Puan dengan Puan akan berjalan lancar di masa akan datang dan semakin maju dan dikenali oleh orang luar. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Sama. Dan nampak pula gambar semua. Boleh ambil gambar kah? Boleh, ya boleh. Guys, siapa yang boleh kan? Tapi Kamil sama Boleh. Kamil sama Intan. Minta Ashraf, kau punya. Ashraf, izin Kamil nak buka. Atau siapa yang okey. Ini pula yang excited. Okey. Kita ambil gambar ya. Okey. Senyum. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jemput deh semua. Try kita punya sos. Datang kedai. Semua ni orang Sabah kah? Enggak kan? Enggak. InsyaAllah. Oh, okey. Berapa orang Sabah? Masih direkod. Saya sudah. Okey. Okey, dia rekod kan? Okey. Okey, saya faham.